Dan selamat pagi. Happy weekend guys. Apa khabar? Khabar baik. Happy weekend, Ya, Doktor. mana yang boleh buka video tu, silakan buka. Saya nak juga tengok muka anda semua. Tak apa, kalau yang tak mandi pun saya tak boleh detect boleh mandi ke betul Alright, semua sihat Sihat. Sihat okey. Bunyi sikit. Saya tak boleh kalau tak ada bunyi nanti saya rasa macam saya bercakap seorang, mengajar seorang, tak ada audience. Okey, so dah minggu ke berapa ni? Week 5. Week 5 ya. How do you feel? Macam mana dalam week 5 dekat bukan dekat UKM menjadi pelajar Prasiswaza? How's life? How's everything? Okay, so far so good. Alright, so hari ni saya akan meneruskan kuliah kepada tokoh psikologi personality yang pertama yang kita akan belajar. This is the father of psychology lah kalau ikut bidang ilmu ini. Sigmund Freud merupakan seorang bapa tokoh personality Okay, pernah dengar kan Sigmund Freud? Nah. Teori apa? Pernah. Teori ego, super ego. Yes, bagus. Tak payah bagi kuliah dah. Ego, super ego. You all dah study So ego, super ego, id. Id, ego, super ego is the structure personality. But the structure personality tu it's under apa dia? The psychoanalysis psychoanalytic. So itulah yang diperjuangkan, yang dibawa oleh Sigmund Freud Okay, so dalam teori psychoanalysis ni, dia adalah teori personality formal yang pertama. Sekejap saya nak tanya, saya record tak yang ni? Do I record, Doktor? Record thank you so much. Saya dekat skrin ni tak nampak recording. Okay, so dipelopori oleh Sigmund Freud. So Sigmund Freud was the first person to explore or to discover and explore the psychoanalytic theory dan pendekatan psychoanalysis ni adalah mengkaji motif alam tidak sedar is the unconscious mind yang mempengaruhi tingkah laku seseorang individu. Alright, so kita pergi sedikit kepada latar belakang Sigmund Freud. Beliau dilahirkan pada 6 Mei 1856 pada tahun abad 18,000 di Freiburg, Moravia, Republik Czech. Dan sebahagian hidup Freud dihabiskan di Vienna dan meninggal dunia ketika berusia 83 tahun pada tahun 1939 dan Freud mendapat pendidikan formal iaitu ijazah perubatan dari Universiti Vienna dan bermulanya beliau sebagai seorang doktor perubatan dan sebagai penyelidik yang menumpukan penyelidikannya kepada kecelaruan saraf. Okay, so he has seen a lot of people, masyarakat pada waktu itu yang mempunyai symptoms lah. Kalau kita kata kecelaruan saraf ni, dia usually is related with this psychosis Okay, so pada awal kehidupan beliau, iaitu the early years when Freud, kalau you all tengok setiap daripada tokoh-tokoh ini, sebab tu kita perlu tahu latar belakang sebab teori yang tokoh-tokoh ini perkenalkan pendekatan mereka, pendekatan teori itu kan adalah basically daripada apa yang telah dialami oleh mereka. Maknanya pengalaman waktu kecil, pengalaman keibubapaan yang mereka terima. So the theory that has been built is reflect of dia punya perjalanan kehidupan. Sebab tu saya suka kata kepada pelajar saya, you all kalau yang mana yang mempunyai perjalanan hidup yang bercorak-corak, berwarna-warni kan, ada kalanya hidup it's like a canvas kan, ada kalanya warna yang a bit gloomy, ada kalanya macam a bit more on the rainbow side. So you can in fact come out dengan your own theory if you want to, right? So back to Freud. When Freud was born,
His father was 40 years old. So and his mother was only 20. So nampak tak age gap itu adalah sangat-sangat berbeza. So bila anda bayangkan seorang ibu yang muda dan seorang ayah yang dah umur 40, bagi 40 tahun dikatakan dah agak lewat, and his father was strict and authoritarian. So and he always felt hostility, all right, and anger towards him throughout growing up. So you boleh visualize what sort of parenting yang telah Freud terima, right? But Freud punya mak ni dia opposite. Muda kan, 20 tahun macam you all semua kan, dia masih lagi 19-20, betul tak? Kan? So was attractive, mak dia ni attractive and extremely protective. Extremely protective, okay? And extremely protective and loving toward Freud, and because Freud was the first son, anak yang pertama, so he felt passionate, even sexual attachment to her, and a relationship that set the stage for his concept of the Oedipus complex. Pernah dengar terma Oedipus complex ni, pelajar-pelajar? Pernah. Very good. Thank you, Farahin. All right. So much of Freud's story reflected and built on his own experiences as a child. But it's not only Freud je, but also other like Adler, like Erikson, kan? Maslow, macam tu. Okay. So dari segi sifat, personality, beliau mempunyai semangat dan sifat ingin tahu yang tinggi dalam bidang neurologi. Bidang neurologi ni adalah bidang yang berkaitan dengan pengajian sistem saraf lah, nerve. Dan beliau meninggalkan dunia akademik di universiti dan menjadi pengamal perubatan pada tahun 1856. Dan Freud berkahwin dengan Martha Bernays dan dikurniakan 4 orang anak, dan salah seorang anak yang mengikuti jejak langkah Freud adalah Anna Freud, iaitu Anna pun popular juga macam seperti ayahnya dan menjadi seorang tokoh psikologi terkenal, right? Okay, so ini adalah the terms yang diperkenalkan dan dikaji secara lebih lanjut oleh penyelidik later on. Dan kalau kita tengok perkembangan personality, Freud mengutarakan konsep tenaga psyche. Kita sebut kan psyche, but what is psyche? Dia ni psychic lah kan. Bila cakap psychic ni, apa maksud dia? Kan? Aiman, kalau cakap dia ni psycho, tahu kan? Kau ni psycho lah. So itu definition lain. But dia tenaga psyche. So what is tenaga psyche? So tenaga psyche adalah kefahaman tentang psychoanalysis yang memerlukan penelitian aspek tenaga psyche yang meliputi konsep penentuan psyche dan juga tahap bawah sedar. Right? So fahaman tenaga psyche dalam individu bermaksud desakan yang berasaskan kepada konsep libido. Alright? So what is libido? So libido is basically the foundation of this tenaga psyche. Alright? Okay. So libido, apa yang dimaksudkan dengan libido? It's our, kalau ikutkan the real definition is the desakan seksual sebagai tenaga hidup ataupun eros, iaitu tenaga kehidupan. And dia adalah juga desakan tenaga seksual kejantinaan termasuk segala aspek kepuasan diri. So basically kalau dalam bahasa sekarang ni, libido is our desire. Alright? But when we refer to the original definition by Freud is this sexual desire. But normally kita akan cakap your libido, right, is those things that fulfill you punya self-satisfaction. Okay. Meanwhile, thanatos iaitu desakan agresi. Desakan naluri yang semula jadi semenjak seseorang itu dilahirkan. Okay, so these are the terms yang diperkenalkan oleh Freud. Okay, so kalau kita tengok di dalam
yang itu tadi, the structure of personality tadi, perkembangan personality terbahagi kepada 3 komponen yang utama, iaitu 3 tahap kesedaran yang dipunyai oleh kita semua. Ini according to Freud. Kalau tengok iceberg ni pun popular juga kan. Iceberg ni macam-macam lah people interpret, especially berkaitan dengan kejayaan kan. Kadang orang kata you nampak orang tu berjaya tapi nampak hanya sedikit saja di atas ni kan, whereby dia punya kepayahan, kesengsaraan kan, kesedihan, liku-liku kehidupan dia nak mencapai kejayaan tu semua terletak di bawah ini. Alright. So dalam teori psikoanalisis, dalam struktur personality, Freud mengatakan manusia mempunyai 3 tahap kesedaran yang menjadikan seseorang itu manusia yang berfikirlah, yang mampu melakukan tugasan. Okay. So yang pertama adalah tahap sedar. Macam sekarang kan, anda berada di dalam tahap sedar apabila memasuki kuliah saya. Betul? Anda berasa boleh menerima apabila saya memberikan ad hoc instruction ataupun ad hoc last minute announcement. Saya kata, okay, tomorrow I'm going to have class. Tapi mungkin juga ada yang fikir, kenapa esok, kenapa baru bagi tahu hari ni? Kan? Ada yang mungkin dia tidak agree dan datang rasa yang saya ada benda lain, saya tak boleh miss dan sebagainya. So this is what we call as the structure of personality. Itu contoh, saya boleh bagi contoh dalam waktu yang terdekat yang berlaku. It's how we accept and we whatever news that we accept, itulah yang mencorakkan kita punya personality juga. Okay, iaitu yang pertama tahap sedar, conscious. Tahap nombor 2 prasedar, iaitu pre-conscious, dan tahap bawah sedar the unconscious. So tengok baik-baik ais ketul ni, the iceberg is conscious is this part and pre-conscious is the second layer yang dah berada di bawah air itu, paras air, and then the paling bawah sekali di bawah dasar ni adalah the unconscious. So kalau you tengok sini, the super ego is for pre-conscious, and then unconscious is the id. Id ni tadi berkait dengan libido tadi kan, id kita punya kehendak ID. Okay. Alright, kita pergi satu persatu kepada sedar, the conscious part. Okay, like you, for example kan, you wanted to apply for UKM psychology, and of course you sedar, you actively think of you nak jadi apa, kenapa you buat psikologi kan. So that is one example lah. So sedar is the current content of mind that you actively think of. Okay, macam sekarang sambil mendengar kuliah saya, apa yang berada di fikiran anda? Kan, ada juga mungkin yang you tengah pre-consciously, tahap prasedar kan, and then this is what we call as working memory, untuk the conscious part sedar, dan segala aspek tingkah laku, tindakan kita, perasaan yang mana disedari oleh individu ni semua berlaku di tahap kita sedar kan. You minat pada seseorang, you sedar tak you minat dia tu? Kadang tak sedar lah, dia di bawah unconscious mind. I didn't realize, I didn't notice that I like him, I like her. Itu kalau kata mungkin mungkin bila cinta itu buta kan, kadang tak sedar. Tetapi dalam konteks ini kita tahu, kita merasai, kita boleh sedar kita punya tingkah laku, whatever tingkah laku, kalau you boleh jot down apa yang berlaku pada diri you. Mungkin pada pagi ini something berlaku kan. So kadang bila you bertingkah laku itu adalah dalam keadaan you sedar. So rasa sepi, rasa suka, menulis tugasan ni, buat assignment ni kan, sedar kan you perlu buat assignment.
berlari, makan, minum, so whatever actions, whatever tingkah laku kita tu adalah berada dalam fasa sedar. Okay, so fasa sedar adalah fasa the ego lah. Okay, dan yang kedua adalah prasedar, iaitu pre-conscious. Ni kita tahu dulu what is sedar, prasedar dan bawah sedar, bukan tidak sedar. Tu tidak sedarkan diri tu lain. Dia kita terms as bawah sedar. So yang kedua adalah prasedar, iaitu pre-conscious. Contents of the mind that you are not currently aware. Alright, iaitu keadaan pemikiran yang berkaitan dengan perasaan, pemikiran kita yang boleh dipanggil secara swadiri supaya dapat dirasai kenyataannya dalam keadaan sedar. So it is available for easy access when needed. Okay, so kadang-kadang contohnya itulah lapar kan, kita sedar yang kita lapar, not all the time but sometimes when we are busy, your pre-conscious mind said that your body send signals physiologically. Sebab tu perlu belajar fisiologi tingkah laku. Sebab kita akan tahu mekanisme apa di dalam badan dan di dalam otak kita menghantar signal. Menyatakan kita sebenarnya badan kita perlukan makanan. Sebab berada dalam keadaan lapar. So itu bermaksud you buat benda lain tetapi at the same time on your pre-conscious mind, you know that your body needs something to munch. Kan? Alright, so lapar contohnya boleh dipanggil secara sendiri dan tindakan selanjutnya adalah kehendak untuk makan. So bila makan itu adalah dah masuk fasa sedar. Kan? Ada tak yang saya prasedar lah saya tiba-tiba makan. Kan? So mungkin juga mana yang ada habit of binge eating, dia macam pre-consciously. It's a bit out of control dia punya behavior tu. Tu yang kita perlu rawat that komponen itu. And then antara your friends phone number kan, past experiences in her pre-conscious. Banyak lagi lah contoh-contoh yang berlaku dalam kehidupan kita yang berada di fasa prasedar, meaning that whatever we think of that time yang kita bertingkah laku, tetapi pada masa yang sama something that is on our pre-conscious mind. Okay. So bawah, you all ni sedar tak saya bagi kuliah? Sedar. Okay, bagus. Sedar. Kata mantul. Alright. So ke semua dah masuk unconscious mind, macam dengar suara saya dalam mimpi. Alright. Lydia, are you okay? Yes, I'm good. Okay, good. Alright. So bawah sedar, the unconscious adalah peringkat yang paling penting dalam proses psychoanalysis. Okay, kenapa dikatakan peringkat paling penting dalam proses, the whole process of psychoanalytic adalah bila mana berlaku sesi counselling, sesi di antara sesi klinikal di antara patient dan juga terapis. Kalau terapis itu menggunakan psychoanalytic approach, this is when the whole part of unconscious mind itu akan digodek-godek, akan diberi penekanan. Okay, so we get the patients to try to remember, try to go deeper. Okay, apa yang berlaku so for the past tahun, for the past memories, the experiences yang berlaku sewaktu kecil tu, so we dig out this unconscious mind. Sebab tu dia kata peringkat paling penting, sebab Freud memang memfokuskan kepada tahap bawah sedar di dalam kajian penyelidikan dan juga penyelidikan beliau. Dan this process that actively distorts from awareness, process that actively distorts from awareness. Okay, I think I need to recheck balik ayat ni. And then dia berperanan dalam pembentukan tingkah laku seseorang itu selain dari desakan naluri yang naluri semula jadi seperti tenaga psiki tadi. Tenaga psiki is the libido and thanatos tadi. And bawah sedar ni, they contains a lot of thoughts, and thoughts ni kadang it can be true, it can be
untrue, it wishes that we somehow we feels like kita wish for that, but sebenarnya it doesn't happen. But those are the things that still berada di bawah kelompok bawah ni, and feelings and memories of which we are unaware. Okay, sebab tu bila real patient kalau dalam reality, apabila patient itu datang mempunyai simptom kemurungan, kan? Mempunyai kemurungan disebabkan oleh kehilangan orang tersayang, contoh so we treat this major depressive symptoms, and then when we talk to the patient and then cerita-cerita past history, dia punya feelings akan semua dilontarkan sewaktu sesi. So that is when kita tahu so many things yang berada di dalam dia punya unconscious part. Okay, so kalau you all tengok dekat sini yang tadi it's sedar, prasedar dan juga bawah sedar. So 3 komponen itu adalah adalah yang memayungi yang dia berkait dengan structure personality ni tadi. Tadi tahap sedar, tahap kesedaran manusia berada pada tahap sedar, tahap prasedar dan juga tahap bawah sedar. But dalam 3 tahap kesedaran itu tadi terdapat suatu struktur personality yang mempunyai 3 komponen penting, dan ketiga-tiga inilah yang sebenarnya menyebabkan kita bertingkah laku sedemikian, berfikiran sedemikian. So this is our personality actually. Whatever that we think, and end up it influence our feelings and it leads to the tingkah laku. The whole process is what we call as the structure of personality. And kita tahu personality adalah sesuatu yang stable ataupun stabil. Okay. So kita tengok dekat sini, you tengok gambar tu pun kita cuba study gambar tu. Right. Kalau tak tengoklah yang bawah tu kan, you ambil masa sikit, cuba study. So dia kiranya watak dalam diri kita. Tapi jangan ada yang memvisualisekan ada seperti suatu entity yang bercakap dengan kita. No, bukan itulah. Itu hanya untuk orang yang mempunyai simptom psikosis ataupun skizofrenia. Ini I nak bagi mudah faham. Kadang kan kita fikir macam ni, tiba-tiba kata, no, why don't you do it this way? No, you shouldn't do this way. So inilah dia yang termaktub di dalam apa yang telah kita alami ataupun kita jalani dalam kehidupan seharian. Okay. Cuba tengok kat situ agak-agak watak mana yang kita yang evil. Kan? Kalau tengok gambar tu kan, Farahin, I nampak lama sekerat ni je, I scroll Okay, Nur Fatin Fasiha, ada kat situ ke? Ada. Okay. Fatin, kalau tengok Fatin, dalam diri you kan, agak-agak watak mana, karakter mana ataupun struktur personality yang mana yang dominan? Ego. Ego, wow. So ego beroperasi di bawah apa dia? Tahap Conscious. sedar tadi kan. Okay, good Alright. Okay, Aina Atira. Sebelah dia ni Okay. You sebagai seorang, dah berapa tahun dah? Dah berapa tahun Aina? Aina 19 ke 20? 21? 20. Okay, Aina 20. So kalau dalam sepanjang tempoh 20 tahun ni, antara ketiga-tiga ni, yang mana yang paling banyak mendominasi kehidupan Aina? Ego. Ego, okay. Mungkin sekarang ego sebab you dah berada, okay, kebanyakan kita semua, anda semua especially dah berada dalam, kalau kognitif psikologi tu, development psikologi tu dah berada pada tahap kematangan lah. Tetapi cuba rewind balik Kirtanya is it? Kirtanya, are you there? Okay, cuba you ingat pada zaman you mungkin sekolah rendah,
Okay. Which structure of personality that dominates you? I think maybe Eat. Okay. Why? No, I want this. I want this. No. Why? Why I cannot? Nampak? Kan. tu Okay. macam kecil lagi kan. Tu Tak berapa tantrum nak kan? realistik. Kan. Okay. Siapa sini yang kata dia sepanjang masa dia akan pastikan dia punya super ego dia memang berfungsi dengan baik? Nur Cahaya. Sedap nama you. Nur Cahaya. Ya, doktor. You macam mana pula? Yang mana? Apa? Yang Yelah, apa yang pendapat you? Kalau boleh cerita, kongsi dengan kita semua kan, sepanjang you lahir ni, pada waktu bila yang you, any particular structure of personality that dominates your life? Sama lah tadi, macam saya punya dominan tu it lah, and then sekarang ego tambah it sekarang. Okay. Alright. Boleh. Okay. So kita ada balance ikut keadaan kita kan, tetapi bila ada waktu yang mendesak, sometimes this particular of structure that dominates kan. Ada yang jadi angel, ada kadang iman kita tak kuat, kita mungkin bermaharaja lela pada waktu itu, tetapi dibalancekan balik dengan super ego kan, memberi nasihat, kena fikir apa orang kata, apa keluarga kata kan, and then baru berfungsi ego anda berada dalam keadaan conscious. So basically these are what we call as structure of personality. Jelas ke tak jelas? Kan? Lagi-lagi kan waktu nak exam, waktu nak hantar assignment, sekarang mungkin it kata tak apalah, let lambat lagi baru minggu 5 kan. Tapi super ego dah nasihat, kau jangan kan, nanti kau yang susah. Kan. Tapi ego you kata okay, you kena buat. So the balance between super ego and it, that yang menentukan anda punya tahap ego. So dalam konteks di sini, ego ini sama tak dengan ego yang sebelum ni you all tahu? Tak sama. Sebelum ni ego apa? Action, sombong kan. Orang lelaki ni mesti ego. Kan? Betul tak? Itu lazim yang dikatakan lah. Ada orang lelaki. Ya, sama. Okay. Orang lelaki ni mesti ego. Yelah, kalau dalam konteks ni, it's the conscious. So bukan lelaki je, perempuan. So maknanya saya nak kata bila you all dah belajar psikologi ni, there are few common label yang mislabel. There are few common terms that have been mislabel. So contoh ni lah macam ni kan, ego, antisocial kan. So tu yang seronok bila belajar ilmu psikologi yang sebetulnya lah. Alright? Okay. Panjang pula saya punya ni. Okay, so kita tengok it. It dekat sini. You ingatlah gambar rajah ni kan. Gambar rajah. Ni tak tahulah kalau Man U fans ni marah ni kalau saya kata ni kan. It. But it seems like ada nampaklah similarities. Tapi pun mungkin sensitif kot sekarang kan. Hello? Doktor nak tanya. Ya, itu boleh dikaitkan dengan setan ke? Tak, bukan setan. Bukan maksudnya. Bukanlah. Ini illustration. Is the kehendak. Nanti saya terangkan kejap lagi. Keseronokan. Tapi bila keseronokan yang mungkin boleh melampaui batas adalah elemen-elemen kepada benda-benda macam tu kan, dalam even dalam Islam kan, benda-benda yang lara yang boleh menyebabkan kita terpesong. So itu adalah peranan yang syaitan tadilah. Tetapi dalam konsep ini benda-benda yang mungkin yang membawa kita lari daripada objektif kita perlu capai. Alright. So kita pergi kepada it, iaitu it ni beroperasi di bawah prinsip keseronokan. Apa sajalah, kadang tak perlu benda berat. Benda-benda macam ni kan, kejap, ada kelas sekejap lagi. Okay, tapi aku nak keluar. Dah janji dengan ni. So benda tu pun yang menentukan kita punya decision making. Betul?
lagi-lagi dekat nak exam, nak kena buat quiz, tapi tak apalah, nanti boleh study lah. So itu benda yang menarik kita kepada keseronokan itu adalah kita punya struktur id. Id kita, kalau id tu berjaya, walaupun telah dinasihatkan oleh super ego, kan? So mungkin highly personality yang ditunjukkan itu adalah personality antisocial, ya, those yang terlibat dengan delinquency, kan, yang those yang terlibat dengan vandalism. Sebabnya daripada awal id dia telah mendominasi dan telah membentuk struktur personality individu itu. Okay, so ego pula ni dia beroperasi di bawah prinsip reality. Kalau tengoklah ego, reality. Dan yang ketiga adalah super ego, iaitu beroperasi di bawah prinsip moral. Ni Cikgu kiranya kita boleh kata yang angel part lah, yang membalancekan balik, menyeimbangkan balik kehendak kita dan mungkin keperluan kita pada waktu itu. Alright? So seronok, reality dan moral. Kalau saya you all tak dengar, you all please bagi tahu sebab saya tak tahu line saya 5G saya ada problem dah 3 hari tak sempat call Unify lagi. So I'm using just my Ya. Saya ada soalan. Ya. Siapa ni, Amar? Amar. Can you be underconscious and also be under as well? Apa dia, Amar? Can you become conscious and also at the same time be dominated by the id? It can also be, but that is when sebenarnya highly tak adalah, bila you dah unconscious, you have decide. So it means that you punya super ego, you punya moral tu, super ego tu dah berjaya berfungsi dengan baik untuk menghalang kehendak id you. So that is when you reach that ego. Faham? So tapi kalau kata dia tak berjaya tu, usually id akan dominate lah. Tapi once you dah reach that ego, that conscious part tu, high likely you akan dah tinggalkanlah benda-benda yang seronok, yang the unnecessary feelings of id tadi tu. Okay. Alright. Doctor, Yeah. I have a question. Okay. Does being impulsive macam dia dalam keadaan unconscious? Impulsive, yes. Okay, boleh, sebab actually by unconscious, it's kadang dia tak sedar. Yes, being impulsive is also being we can categorize as being unconscious, unless if the impulsive behavior tu it's the norm of the personality. It depends. Kalau kata dalam keadaan tertentu dia very impulsive, kan, without him knowing, yes. Tapi kalau kata is the trait, dia punya, macam panas barang, kan, is memang the personality. And then in fact dia sedar, even at his conscious mind pun dia being that anger, kan, impulsive tu. So it's the personality of the individual lah. Tapi kalau dalam konteks macam mungkin contohnya kalau kata saya ni tenang, tiba-tiba saya jadi impulsive because of something happened to me. That is yang kita katakan the unconscious lah. Faham? Okay? Alright. So I think boleh tak kita I rasa sebab bukan I takut my internet ni ada disconnected. So I think I bagi kuliah dulu, whatever soalan kita hold sampai ke hujung, boleh Because I'm worried, I pun dah, you all dah missed the lecture, kan? Okay, so this is the whole structure that has the explanation on tahap sedar dan juga struktur personality tadi. So kalau you all tengok ego, and then super ego, and this is when super ego kadang-kadang ialah dia can be up to this pre-conscious and also a bit on the unconscious mind. Okay, so consciousness is everything we are aware at a given moment.
So it is the executive arm of personality that seeks to resolve the continuing. Meanwhile, preconscious kita adalah thoughts, feelings, memories, and wishes that can be easily be brought to the conscious level, right? And superego is the moralistic on an idealistic structure consisting of the conscience which punishes behavior that violates. Macam tadilah contoh-contoh yang soalan yang you bertanya tadi kan. And meanwhile, unconscious is thoughts, feelings, memories, and wishes that are extremely difficult to bring awareness, and it may appear in disguised form in dreams. Yeah? So it is the source of the energy of Eros and Thanatos. Okay, yang tadi tu. Okay, this is just an example. It is the illustration lah. So the executive of personality ni, dia tunggak dia ego tunjang dia tu. So I need to do a bit of planning to get it. Your unconscious mind dah set macam tu kan. So I need to, sebelum you nak come out dengan suatu benda, you have to think, you have to plan before you execute. But jadi it ni tak sabar-sabar, I want it now. So you shortcut, you mungkin kalau ikut it, you punya super ego you tak kuat pada waktu itu, so end up ego you pun terpaksa ikut it. So you end up to do something, benda yang mungkin boleh memalukan you, mungkin salah langkah, nampak? Because it ni tak sabar kan nak. And then at the same time mungkin it bergaduh, berkonflik dengan super ego. You can't have it, no, tak boleh kan, it's not right. So I want it now, you tak boleh buat sekarang. So didong, mungkin it yang menang. So end up apa consequences tingkah laku you ke arah yang memihak kepada it, yang akhirnya nanti akan mungkin memakan diri you. So itulah yang dikatakan. So benda ni sebenarnya everyday life. You cuba duduk diam-diam satu meja, you list down apa yang mungkin you telah bertingkah laku, apa baik ke ataupun sebaliknya, dan cuba kena pasti apa it you pada waktu itu, apa super ego you kata dalam you, nak memastikan you berada dalam you punya conscious mind apabila membuat satu keputusan. Semua ini adalah kita punya yang dikatakan the struktur personality. So bila kita struktur personality ni bila you buat benda ni dalam tempo yang dalam satu fasa yang konsisten, itu yang dia akan menjadikan anda, adakah anda seorang yang tenang, adakah anda seorang yang memang kelang kabut kan, adakah anda seorang yang jenis macam ada something je you rasa macam apa tu, bila you receive anything yang you rasa macam not on your side, you tend to, it can trigger you punya emotions. So inilah yang apa tu, yang berada, yang menyebabkan ataupun yang membina struktur personality manusia. Okay, alright. So ini dia punya explanation, further explanation. You all boleh baca. Mungkin I just go through sikit. So it's the selfish part of you. You nak, I want it. Kan macam kalau kata budak, iyalah mungkin dia tinggi. Tetapi because of waktu dia membesar itu, kognitifnya masih belum matang. So it juga adalah dorongan ataupun tenaga. Right? So kalau kita tengok it dulu, it adalah kehendak dan dia bersifat primitif, iaitu sifat-sifat ini wujud dan tersimpan sejak lahir. Alright? So tenaga diarahkan kepada matlamat, keseronokan atau kenikmatan, iaitu bayi ingin menyusu. So bila bayi nak menyusu, dia nak, dia tunjuk apa? Dia menangis kerana dia tak sedar. Kan? So tapi memang fitrah bayi tu apa saja kehendak dia nak, dia akan terus minta pada waktu and then. So bayi akan terus menangis apabila susu diberikan kepadanya. Dan unsur it dalam diri kanak-kanak berusaha memperoleh kenikmatan tanpa mempedulikan bagaimana hendak memperolehnya. Kan? Okay, so it ni tidak teratur, dia tidak rasional dan penuh dengan orientasi berkehendakkan kepuasan. Dia macam you all, apa yang you all nak sangat dalam hidup? Sampai mungkin call mak ayah, tapi you all dekat rumah lagi kan, kalau mana duduk college kan, nak something call mak ayah tak dapat, lepas tu terus jadi agak tak rasional, mengamuk, merajuk dan sebagainya kan. So bagi mencapai kenikmatan, it terpaksa berusaha mengetepikan ego
dan super ego yang mempunyai prinsip berbeza. Right? Ego dan super ego sentiasa menghalang kemahuan id. Right? Dan dorongan id yang meluap-luap dan kekebalan super ego akan menghasilkan ketidakseimbangan personality. Right? So ego pula dia beroperasi di bawah prinsip reality. So illustration ni you tengok manusia mencari ataupun membuat segala usaha untuk mencapai objektif. So dalam keadaan dia sedarlah. Alright. So berkembang daripada id. Ego ni berkembang daripada id dan berusaha untuk berhadapan dengan realiti. Dan ego juga adalah sebahagian daripada id. Kehendak kita tak semestinya kehendak negatif yang nak seronok, yang nak menghancurkan manusia itu tidak. Tetapi apa sahaja kehendak yang kita berusaha untuk capai ke arah apa yang capai matlamat kita. Dan id berubah menjadi ego melalui persepsi kesedaran yang disebabkan oleh pengaruh langsung dari dunia realiti. Alright? Dan ego juga sebagai elemen pada tahap sedar. Ego penuh dengan persepsi, inginkan kemajuan dan boleh menyesuaikan fungsinya mengikut keadaan. Sebab dia beroperasi di tahap sedar. Dan perkembangan ego adalah melalui hubungan secara sosial dan identifikasinya dengan orang lain, objek di dalam alam sekeliling. Okay. Manakala super ego pula lebih menyerupai hati nurani. Ni yang baik-baik lah ataupun conscience seseorang individu. Dan super ego merupakan akar tunjang dari aspek peneguhan moral yang baik. The angel part tadi diwarnai norma-norma moral dan nilai susila masyarakat setempat di mana dia membentuk batasan-batasan lingkungan sosial dan kebudayaan. Pendek kata macam ni, mungkin seorang anak muda kan, bila dia mungkin di bandar dia punya personalitinya lain, perwatakannya lain. Tapi bila dibalik di rumah, dia harus mengikuti apa yang telah dinormalisasikan oleh masyarakat itu. Right? Okay. Dan super ego juga berfungsi menyekat kemahuan primitif id yang tidak berlandaskan nilai moral dan etika sosial. So again you tengok dekat situ id berkata kan, I need to eat right this second. So super ego and then super ego kata no, tak boleh. Because you tengah buat kerja sesuatu penting. So the balance between id and super ego amat memainkan peranan yang penting. Okay. Doktor, So, ya. ada seorang tak boleh hadir, Norman Hakim sebab dia kerja. Okay. Tak apa. Saya tak ada, tak apa. Saya boleh record. Saya akan post ni. Okay. Don't worry. Ada juga pelajar-pelajar yang WhatsApp saya juga tadi. Tak ada masalah. Okay. So example of id and ego and super ego kat sini kan. Bila sini apa ni dalam situation bila nak exam okay, you sekarang ni mungkin PKP ni tak banyak sangat hiburan dekat luar kan, godaan dia tak kuat. Tapi kalau dalam normal days time ni lah kawan ajak lepak, time ni lah movie best keluar kan. So mana satu you nak balance kan. So do no revision and socialize, ataupun do nothing but revision, having no rest or relaxation again. Alright. Okay, again you punya id and also revise with a realistic revision timetable. So balance lah. Okay. Alright, so itu adalah berkenaan dengan struktur personality. Okay, kita take 2 sekejap boleh? Saya nak Boleh. Boleh. 2 sekejap.
Okay, alright, kita sambung balik. Okay, so next section it's about tahap perkembangan psikoseksual. Di mana kalau you all tengok sini tahap perkembangan psikoseksual ni dia relatively sama dengan tahap Erik Erikson, tahap teori psikososial Erik Erikson. So 5 tahap perkembangan psikoseksual yang telah dikembangkan oleh Freud, iaitu yang pertama tahap oral, yang kedua tahap anal, dan ketiga tahap phallic, dan keempat adalah tahap latent, dan yang terakhir adalah tahap genital. Okay. Okay. So ini adalah illustration of the whole theory. Okay, iaitu bermula pada tahap oral, iaitu pada 0 month sehingga ke 1 tahun, iaitu pusat kenikmatan pada tahap ini adalah di kawasan sekitar mulut. Okay, dan masuk kepada tahap yang kedua iaitu tahap anal pada usia 1 hingga 3 tahun. Tahap kepuasannya adalah pada tahap kenikmatan lah, kawasan kenikmatannya adalah pada zon erogenous, yang melibatkan kawalan inilah komponen yang penting, elemen yang penting adalah the toilet training. So kalau you study psikoseksual dan juga psikososial Erik Erikson ini adalah sama sehingga ke fasa tahap 1 hingga 4 psikossocial Erik Erikson. Dan yang ketiga adalah tahap phallic, iaitu berusia 3 hingga 6 tahun, di mana erogenous zone iaitu genitals itu menjadi attraction kepada kanak-kanak berusia 3 ke 6 tahun. Dan yang keempat adalah tahap latent daripada usia 6 tahun hingga ke akil baligh. Dan pada waktu ini libidonya adalah inaktif. So kalau reflect kepada psikososial, umur ini lebih kepada keinginan untuk berkawan. Dan genital stage adalah puberty to death, iaitu maturing sexual interest. Okay. Kita pergi kepada setiap satunya. Tahap oral iaitu umur antara baru lahir 0 bulan lah sehingga ke 18 bulan. Dan aktiviti permulaan bagi setiap bayi adalah of course yang pertama menghisap susu. Alright, dan fungsi mulut pada fasa ini pada awalnya adalah untuk mengemam, okay? Menghisap susu, menggigit, meludah dan menutup. Okay, so kalau according to Freud, apabila aktiviti mulut direncatkan, ini yang dikatakan individu itu membentuk suatu personality dia bila dia membesar. So dalam seksual ini yang adalah jika aktiviti mulut direncatkan, okay, kita akan menjangkakan fixation ataupun lekatan kerana climax ke anti climax. So you imagine seorang bayi yang tadi dia hendak bila dia lapar, so apa yang dia tahu dia menangis kan. Bila menangis, so mungkin bila dia menghisap susu dan kemudian tiba-tiba maknya perlu pergi ke tempat lain, perlu stop sekejap aktiviti penyusuan tu. So apabila berlaku dalam tempoh yang panjang, itu dikatakan aktiviti mulut direncatkan secara tiba-tiba. So ini yang akan membentuk personality anak-anak itu. Okay, kalau tengok dekat sini, apa lagi selain daripada menghisap susu 1 hingga setahun kan, 0 bulan hingga setahun, dia akan menggigit, menghisap jari, cuba macam-macam lah. So aktiviti pusat kenikmatannya adalah tertumpu kepada kawasan mulut. Okay, so jika menyusu direncatkan, okay, inilah personality yang melalui kajian Freud mendapati individu itu
tend to suka merokok, minum banyak dan juga suka mengunyah. Okay. So kalau bayi tu dia suka menggigit buah dada ibu, maknanya suatu aktiviti penyusuan, kan? Individu itu dikatakan apabila besar mempunyai personality suka menyindir, mengumpat dan agresif. So these are the findings yang telah Freud lakukan selama berpuluh-puluh tahun itu. Dan jika suka mengemam, okay, individu itu dikatakan kuat menyimpan rahsia dan juga kedekut, right? Dan jika dia suka meludah, individu itu dikatakan mempunyai personality introvert dan rasa rendah diri. Okay, so itu adalah untuk tahap oral, iaitu tahap pertama. Okay, next adalah tahap yang kedua, iaitu tahap anal. Dan pada masa ini adalah berumur di antara 1 hingga 3 tahun, di mana kanak-kanak yang semakin membesar memindahkan pusat kenikmatan daripada mulut pada tahap 1 ke arah kawasan dubur ataupun anus. Right, ini tahap kedua. Dan aktiviti penting pada tahap anal ini adalah aktiviti membuang air besar, iaitu toilet train, ya. Dan ibu bapa gembira apabila bayi mereka dapat melakukan aktiviti pembuangan najis dengan sempurna. Apabila ia gagal, parents akan menunjukkan emosi negatif, emosi kecewa, marah, penat, kan? Emosi itu ditunjukkan dan diserap oleh anak itu. Anak kecil itu boleh faham, ya, boleh merasai, dan akibatnya bayi akan menjadi pemalu, tak yakin, takut, sebab daripada emosi negatif yang telah ditunjukkan oleh ibu bapanya akibat ia gagal untuk pergi ke tandas pada waktu yang sebetulnya. Maknanya anak itu tak sempat nak pergi ke toilet bowl, dia dah terlepas dulu dekat kapet on the way dia nak pergi toilet. Kan? So ibu ni, ayah ni marah lah, kan. So bila berlaku keadaan frekuensi yang kerap, so dia akan memberi impact kepada personality anak itu. Okay. Alright, so penjaga bayi menerapkan peraturan menggunakan tandas, kebersihan dan kerapian. So ada juga yang tegas, ada yang tidak tegas. Dan sikap terlalu keras oleh penjaga semasa mengurus anak-anak membuang air besar ini akan mewujudkan sikap negatif atau menentang pada diri kanak-kanak, diri anak-anak itu, dan sikap terlalu memberi peluang mengatur sendiri, kanak-kanak akan membentuk sifat ragu-ragu pada diri sendiri dan tidak yakin. Okay. Pada tahap falik, iaitu anak di antara berumur di antara 3 hingga 5 tahun, kenikmatan berpindah dari dubur ke kawasan kelamin, dan kanak-kanak memberi perhatian kepada perbezaan anatomi lelaki dan perempuan dan mengaitkan dengan kegiatan seksual. So kalau anda perhatikan anak-anak yang berumur macam ni, yang mana umur prasekolah ini, kalau lelaki lah lazimnya mereka akan ada tabiat memegang alat sulit mereka, kan, tanpa mereka sedar, kan. Sebab tu aktiviti itu perlu kita larang, perlu kita tegur, sebab apabila tidak tegur dia mungkin boleh menyebabkan suatu perkara yang lebih serius lah. Dan kenapa mereka mempunyai ataupun menunjukkan tingkah laku itu adalah, kalau ikut psychosexual Freud, is the time that they are very curious, dia nak tahu, sebab memang dia berkait dengan this sexual activity, dia punya curious about dia punya anatomy of organ sexual, kan. Dan pada fasa ini juga, kalau tengok balik history of Freud dengan ibunya, dia lebih mengagungkan ibunya, mungkin kerana ibunya of course muda, attractive, loving, kan, berbanding ayahnya yang dah umur dah banyak berbeza dengan ibunya, dan ayahnya seorang yang garang, kan. So this is when
Freud mengatakan anak-anak lelaki ni mengagungkan ibunya sebagai sumber bagi segala bentuk kasih sayang. So tidur, nak mandi, nak makan, nak minum, semua bersama dengan ibunya. Maknanya attachment itu adalah sangat kuat pada ibunya. Dan kita reflect balik dengan apa yang telah dilalui oleh Freud tadi. Okay. So tahap falik adalah tahap ketiga, iaitu adalah menurut Freud the terms of this Oedipus complex tadi kan, yang mula seorang anak itu mempunyai rasa mungkin rasa sayang ataupun extremely sayang kepada ibunya. Dan menurut Freud, kanak-kanak lelaki pada tahap ini bukan sahaja jatuh cinta kepada ibunya, malah berkeinginan mengadakan hubungan seks dengan ibunya. Dan situasi ini dinamakan sebagai Oedipus complex. Right? According to DiCaprio 1974, dan dia telah mengkaji komponen Oedipus complex ni, di mana Oedipus complex ni pada waktu itu adalah seorang budak-budak anak lelaki yang dia ingin membunuh bapanya demi mengawini ibunya, tetapi hasratnya tidak kesampaian apabila bapanya bertindak sebagai batu penghalang dan akibatnya terbentuk sikap negatif pada bapanya. So Oedipus tu is the name of the boy, alright? So benda ni berlaku pada tahap falik. Kan? Dan tahap falik juga adalah fasa paling kritikal yang akan menentukan kepesatan. Sekejap. Okay. Right. Sekejap ya. Okay. Kepesatan seksual. Sorry, I have to switch off my video lah. Bahaya. Okay. So pada peringkat ini adalah peringkat paling kritikal yang akan menentukan kepesatan seksual yang berkembang dalam diri seseorang individu. Dan tahap ini adalah paling penting dalam perkembangan personality. Okay? Kenapa dia paling kritikal? So inilah yang akan menentukan sama ada lelaki itu menjadi lelaki ataupun lelaki itu menjadi perempuan. Vice versa. Okay? So kehendak, dorongan seksual semuanya berlaku pada this tahap tahap falik. Tahap falik ni adalah daripada 6 hingga puberty tadi kan. So kalau tengok ni adalah seorang kanak-kanak di UK, kanak-kanak perempuan, dan apabila dia meningkat remaja, kanak-kanak akhir dan pertengahan akhir dan remaja, bertukar menjadi seorang lelaki dan dia memilih untuk menjadi seorang lelaki. Dan di gambar di sebelah kanan ni adalah yang the famous yang sering menjadi topik perbualan kalau tidak melakukan apa-apa yang kontroversial ni. Apa ni? Yang kanan ni siapa? Safi Ilyas. Okay, so waktu remaja dia memang kita nampaklah adalah lelaki kan, tapi bila kita lihat kepada perkembangan kepada dia punya ahli keluarga kan, adik-beradik, beliau adalah the only lelaki yang dikelilingi oleh kakak-kakaknya kan. So penuh dengan dipupuk dengan rasa kasih dan sayang, kelembutan kan. Dan kalau kita tengok pun mak ayahnya cara bercakap pun sangat seorang ibu bapa yang you know, nampak sangat menyayangi anak-anak kan, walau macam mana pun anak tu bertukar, tetapi kita kalau di media tu kita tak nampak kan yang anaknya mungkin ibu bapa menjadi bapa tu keep on berdoa kan, tetapi kita dapat membayangkan yang Safi ini mungkin berada dalam you know, gaya keibubapaan yang orang kata bit kondusif. Mungkin ada juga elemen-elemen ibu bapanya telah menegur, menasihat, tetapi after all it's pilihan yang telah dipilih oleh Safi itu sendiri. Sebab tu pentingnya pada tahap ini untuk anak-anak itu mendapat sentuhan dari ataupun perhatian tumpuan lebih daripada ibu bapa, dan ibu bapa juga perlu kata take extra awareness, berborak dengan anak, kenali
apa yang mungkin what is not right pada perkembangan personality ataupun fizikal anak itu. Dan tahap keempat adalah tahap latent ataupun pendaman, bermula ketika kanak-kanak berumur 6 hingga 12 tahun dan kehendak seksualnya terpendam atau tidak aktif. Penuh dengan suasana menguatkan sifat serta ciri kelakian ataupun kewanitaan. So pada tahap ini kebanyakannya akan memilih the same gender. Kawan, kalau perempuan dia akan kawan dengan perempuan je. Bila sebut dengan lelaki, dia tak suka, dia geli, dia rasa macam tak boleh nak kawan dengan lelaki. Sama juga macam dengan lelaki. Macam tak boleh nak tegur kawan perempuan because of pada waktu ini kehendak seksual mereka terpendam atau tidak aktif. Dan pada tahap ini juga penuh dengan keupayaan untuk berkawan sesama rakan, sama ada dari jantina lelaki ataupun wanita. Tahap genital iaitu ketika kanak-kanak berumur 12 tahun menyaksikan dorongan-dorongan seks yang tenang semasa tahap latent kembali bergelora. Right? Dan kelenjar-kelenjar kelamin mula berfungsi dan membawa kanak-kanak ke alam remaja, iaitu mencapai akil baligh dan terdapat unsur cinta incest ke arah cinta heteroseksual yang tidak incest, iaitu kanak-kanak berusaha memilih objek cinta yang berbeza alat kelamin. Okay? So ni you all boleh study, sebenarnya banyak lagi dekat internet ataupun Google tu, you can gain more explanation, examples of this theory. Okay, so next, so banyak yang Freud telah keutarakan yang sehingga kini masih menjadi rujukan utama kepada individu-individu yang mempelajari ilmu psikologi. So antaranya tadi kita dah bercakap tentang struktur personality, tahap kesedaran, teori psikoseksual, dan we move to defense mechanism. Dan actually defense mechanism juga adalah satu teknik ataupun method yang sebenarnya menyeimbangkan kita punya struktur personality. Sekejap. Okay. Okay, semua okay ke? Okey. Okay. Saya tak nampak muka korang dah kat sini. Tak ada pun. Oh, ke sebab tutup video? Okay, so kalau I tutup video tu tak nampak lah. Okay. Right. So defense mechanism are coping techniques used in the wake of any threatening situation. So saya percaya kita semua ada ways of how we cope with things. Betul? So what would be your defense mechanism dalam menyelamatkan keadaan, menyelamatkan anda dalam situasi yang mengancam keselamatan, nyawa ataupun kesejahteraan anda. So we use different kinds of defense mechanism. Dan usually kita ni akan ada satulah yang utama dan yang lain-lain tu adalah mengikut keadaan yang memerlukan lah. Okay, tahu defense mechanism. Kalau kat sekolah dulu, kerja rumah tak siap, apa defense mechanism yang you all guna? Ni nak kena pergi sekolah ni, nak kena hantar ni tak siap-siap lagi. Selalu kita cakap, buku tak bawa cikgu. Saya dah siap dah tapi buku tak bawa. Betul? Agak-agak tu contoh tu common Menipu. Menipu kan. Saya dah siap cikgu. Ataupun saya dah saya minta tolong mak saya ajar tapi mak saya tak ajar. Sebab tu saya tak boleh buat. Berani ke cakap dekat cikgu macam tu kalau dulu-dulu? Kan? Tak berani.
Sorry ya, saya ni tersekat-kat lah. You all ada jampi apa-apa ke? Kan? Defense mechanism juga. You all ni buat something ni sebab saya tak boleh nak bercakap. Kan? So apa tu? That is my way of coping. To save my life lah. Kan? So cakap mak tak ajar dah, minta dah mak ajar. Mak sibuk sangat. Suatu you tak buat kerja. So you project pada mak. Mak macam mak pula yang pergi sekolahnya kan? Betul tak? So that is another example of defense mechanism. Dan saya percaya kita semua ada kita punya own mekanisme bela diri, nama Melayunya. Okay. Tulis kat mana-mana. Kan kata tak ada, doktor cakap laju sangat, patut tak tulis pula ni. So you nak selamatkan diri you kan? Okay tak? Okay kan semua? Kelas hari Sabtu ni, kelas ad hoc ni dah lah buat kelas hari Sabtu. Doktor. Okay, bagus. Right, so defense mechanism ataupun mekanisme bela diri adalah suatu another sub yang diperkenalkan oleh Freud dan kemudian diperkembangkan oleh tokoh-tokoh teoris yang lain lah. But ini adalah asasnya. Okay, so adalah coping is a technique untuk kita berdaya tindak. Okay, that used dalam apa saja situasi yang boleh mengancam kita punya kesejahteraan, keselamatan, whatever things lah. Okay? So you tengok agak-agak kat sini kan. Yang lelaki ni guna apa? What sort of defense mechanism? Yang perempuan ni pula apa dia kan? Tengok dengan penuh expression, tidak puas hati, tunjuk menunjuk. Inilah dia masing-masing cuba menggunakan defense mechanism yang dirasakan sesuai. Okay. So ada 9 jenis mekanisme bela diri yang telah diperkenalkan oleh Freud. Okay, iaitu yang pertama repression, denial, projection, reaction formation, displacement, sublimation, isolation, provocation behavior, dan rationalization. Okay. So you balik ni, you baca. So minggu depan I nak tanya. So kita fast forward minggu depan, I tanya. So Yap, can you tell me what is denial or projection mechanism? Denial. Oh, ni I buat role play. So minggu depan Yap pun tak sempat baca. Taklah, Dr. Hilwa dia boleh je cakap macam ni kan, dia tak ajar pun. How can I know? So apa you guna tu? What sort of defense mechanism? Denial. Projection. Sebab you salahkan I dah suruh you baca tapi you tak baca. Oh, so means if I salahkan someone, then that's one is projection lah. Individu lain disalahkan lah, you salahkan Dr. Hilwa. Padahal Dr. Hilwa dah suruh you all baca, betul tak? Ya, betul. So these are the things that usually happen in our daily life lah. Sama ada isu yang besar ataupun isu yang kecil. Kalau budak kecil bila kita, itu tadi contoh je Yap Thank you kalau nak jawab betul-betul. Thank you very much. Okay. So your conscious mind ni very tip top Okay. So kalau budak kan dia akan blame other people. Tapi that is budak-budak. Tapi kalau orang dewasa macam you all pelajar, dah bekerja, dah berkeluarga, apa saja konflik, semua tak nak mengaku salah kan? But we use this defense mechanism untuk menyelamatkan diri sebenarnya. Okay, so boleh baca ni Okay. Boleh. Alah, hai. Pasrah je Aina boleh. Okay, minggu depan I nak tanya
Okay, itulah. Okay. Repression. Dia repression menekan masalah ke bawah sedar, unconscious. So dia masih boleh senyum dalam tangis. Masih boleh lihat dari mata dan air muka. So dia repress. Dia tak project, dia tak bermadah, dia tidak apa tu kalau kata defense mechanism, macam ada someone bila dia ada masalah dekat social media tu dia meluahkan tu berpuisi tak apa puitis, tapi dia memberi penceritaan menggambarkan diri dia marah ke orang ni, marah ke orang ni tu, that is defense mechanism. Tapi kalau ada orang ni dia repress, dia kadang dia senyum je, dia tak nampak dia ni ada masalah, tapi sebenarnya dia ada something bothering dia. Macam I memang repression. Sebab tu orang kata macam tak ada masalah je. I nak cakap tak tahu banyak masalah. Tapi some people macam tu because kita tak boleh. That is the defense mechanism yang akan menyelamatkan lah. Alright. So yang kedua, denial ni biasa. Kalau budak-budak tak tahu, tiba-tiba je. Tu pun ya. Kan? Kalau mak you kata, ni apa? Okay. So denial, penafian bagi mengelakkan kerisauan atau unsur negatif yang lain dalam diri. Individu menafikan fakta atau kejadian yang memang berlaku. Ni biasa kita dengar kan? Right? Yang ketiga, projection. Dia membalikkan keinginan atau kelemahan kepada orang lain. Kan? Dia blame other people. Kan? So individu lain disalahkan. Right. So yang keempat adalah reaction formation, pembentukan reaksi, melakukan sesuatu tindakan yang berlawanan dengan kemahuan dan kehendak. So individu itu ada kelemahan, so untuk menutupi kelemahan itu dia melakukan sesuatu yang berlawanan untuk memuaskan. Displacement adalah salah letak dendam kepada orang lain. Pejabat dia selalu kena marah, but bila dia balik rumah pula dia yang marah ahli keluarga. Displacement. Okay, dah boleh. Alright, kadang kita tak sedar kita tertekan. Okay, terlanggar. Okay, so displacement. Seorang yang mungkin pekerja kan, kalau dekat office, kalau mungkin tengoklah balik kan, ayah kita kalau balik tu dia selalu marah, tak ke office tu habis teruk dia kena marah. So jadi anak yang bijak ni, ayah dia kena marah ke tadi ke office, bos macam mana? Boleh tanya macam tu, reverse psychology. So ayah tu dah terdiam lah. Now you dah belajar psikologi kan? Boleh juga tanya macam tu. Sebab kan ayah, adik dapat tahu ni benda yang baru. So ajarlah ayah balik. So mungkin benda tu boleh alter dia punya karakter. Boleh ajar ayah tu untuk self control. Bukan ayah je lah, mak pun balik kadang marah kan. So macam cakap mak ni tengah guna displacement punya defense mechanism. Terkejut mak tu. Kan? So okay, next one is sublimation ataupun sublimasi. Dia menyalut kekecewaannya kepada sesuatu yang baik seperti bersajak, berpuisi, bermadah. Ni suami saya tengah buat aksi jogging. Sublimation okay lah nak jogging pun bagus juga tu. Memang boleh jogging, exercise tu pun antidepressant. So kalau orang yang tak boleh nak kontrol marah tu eloklah. Dia menyalurkan semua tu supaya balik rumah dia tak marah ahli keluarga dia dan isterinya. Okay. Yang seterusnya adalah isolasi. Ni dah kedut diam-diam dah daripada dia jumpa orang dia marah. Lebih kurang macam itulah. Asingkan peristiwa dengan perasaan. Dia ada masalah tidak dikendalikan dengan baik tetapi dia put aside. Isolation. And next is provocation behavior. Individu tu tidak dapat meluahkan perasaan, so dia buat apa sahaja seolah-olah berjaya untuk melahirkan perasaan dalam bentuk provokasi supaya orang buat sesuatu terhadapnya seperti marah, provoke lah. And then rationalization, usaha mencari alasan ataupun rasional menerangkan sebab-sebab kegagalan. Ni bagus kalau siapa boleh apa je yang berlaku
dia boleh nak rationalize kan kenapa jadi macam ni dekat dia. So tekanan daripada kegagalan itu dapat dikurangkan. So dia menerima lah dengan hati terbuka. So you pilih sini. Kadang kita tak stuck kepada suatu defense mechanism saja, dia bergantung kepada situasi yang kita alami. Tetapi kebanyakan masa dia berkait sebab defense mechanism ni adalah berkait dengan kita punya personality. So usually dia adalah stable dan kita akan ada satu yang dominan lah. Okay. Alright. So ini apa ni? Ini contoh-contoh lah gambar tengok daripada situ kan. Displacement. Dia kena marah bos ni. Lepas tu, kena marah dengan bos perempuan. Bila balik dia marah wife dengan anak-anak dia. Sian dia. So anak dia ni. Tegur abah dia ni. Bos perasaan tengok gambar. Repression. Sublimation. Dia menyalurkan marah dia tu kepada benda lain. Regression. Okay. Antaranya lah. Doktor, Ya, Nishan. regression tadi tak ada dalam slide. Regression ada? Itu repression. Oh ya ke? Oh ada satu Ah. lagi 10 tak ada. Dia ada 10. Nanti I masukkan ya. Oh, okay, thank you doktor. Okey, ada. Tak masukkan. I nak cantikkan 9 kan? Ni siapa buat slide ni? Okey, so itu apa? Defense mechanism. Nampak? Cikgu I kat belakang tu kata tu defense mechanism I. Tak, actually ada 10. I kan buat 3-3-3, okay? Tapi you can have a look here, ada. Yeah? Nishan? Okay. Okay, thank you for highlighting. Right? Okay. And then this ada term lah yang apa tu yang diperkenalkan oleh Freud, iaitu free association dan juga analisis mimpi. Tetapi saya memang tidak mengkaji secara detail tentang analisis mimpi. But cukup setakat kalau nak tahu. Tapi kalau you nak lebih tahu, you can read more. Tak ada masalah. So free association ataupun asosiasi bebas is a technique in which the patient says whatever comes to mind. So in other words, it is a kind of daydreaming out loud. Sebab tu kalau kata dalam terapi, patient itu dia bila dia start bercerita dan terapis tu bertanya, dia akan lontarkan saja apa yang berada di minda dia. Alright, sebab tu kata dia bebas untuk meluahkan apa saja. And then the dream analysis, okay, analysis mimpi, another technique introduced by Freud. Okay, it's involving the interpretation of dreams to uncover unconscious conflicts. So dreams have a manifest content. So the actual events in the dreams and a latent content a latent content is the symbolic meaning of the dream events. Okay, sorry. Alright. Okay. So yang this one ni, if you berminat, you can have a further reading. Tapi usually I takkan, I will not explain more lah. It's just a brief that you tahu that these two terms were introduced by Sigmund Freud. Okay. Alright. So terima kasih. Itu saja untuk hari ini. Then I still owe you 2 more lectures, iaitu Carl Jung dengan Alfred Adler. Betul tak? Okay. I am so sorry. Saya nak minta maaf sangat sebab saya terlalu busy dan kalau you all ingat, saya baru mendapat jawatan sebagai Timbalan Pengarah Alumni dan Pusat Perhubungan Alumni UKM ni memang sangat aktif. So kadang tu ada kalanya saya terpaksa postpone dan gantikan masa lain kan. So this is one of the time lah yang saya rasa saya boleh, tetapi I do understand you all pun ada komitmen lain. So kalau mana yang tak dapat nak attend pada waktunya, it's okay. Ada recording dan you all boleh catch up later lah. Okay.
Tapi so 2 kelas lain tu nanti saya akan cari masa dan macam ni lah saya akan bagi tahu bila yang saya boleh. Macam ni it's a bit ad hoc and I apologize for that. Dan saya juga memang maklumkan kepada ketua program lah Dr. Suzy, dan beliau pun memang maklum tentang saya punya schedule yang agak ketat. Ya, dan bukan kelas ni saja, sebab pagi Khamis pun memang saya di kelas master pun tertunggak juga 2 kuliah. Dan itu saya baru record nanti. Okay. So ada apa-apa kita sebelum kita bersurai? I know it's weekend, so now dah boleh enjoy life as usual. So I believe ada yang dah aturkan plan aktiviti dan sebagainya kan. So saya tak nak hold you lama-lama lah. Okay. Kalau tak ada apa-apa kita jumpa. I'll see you when I see you. Saya tak berani nak kata jumpa minggu depan. InsyaAllah minggu depan jadual saya free untuk hari Khamis ni lah. Maknanya saya tak ada event apa-apa. So insyaAllah kalau tak ada arah kita jumpa minggu depan. Okay? Okay. See you, Doktor. Okay. Thank you for your understanding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Doctor. Welcome. Doctor. Stay safe all. Bye. Assalamualaikum.